Pencemaran udara di Sungai Petani Kedah berpunca daripada kilang haram yang menjalankan aktiviti peleburan logam. 3 lokasi di Malaysia mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat jam 4 tengah hari Sabtu. Masalah pencemaran udara yang membelenggu penduduk di beberapa kawasan Limau Tebal. Kerajaan Negeri Kelantan mengesahkan 2 kes pembelakan harap direkodkan. Lembaga Urus Air Selangor Luas menerima laporan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Gombak mengenai keadaan air Sungai Gong Rawang berwarna hitam. Sebalik pembangunan yang semakin rancak hari demi hari, masyarakat kini mula leka mengabaikan seisi bumi demi mengejar keuntungan dan kepentingan peribadi. Hari ini, kita tidak sedar bahawa kerana kerakusan dan ketamakan jiwa, lapisan ozon yang menjadi pelindung bagi kehidupan di bumi semakin terhakis kian menipis. Dahulu, 197 negara telah menambat janji dalam Konvensyen Vienna untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang lapisan ozon. Namun, jika hanya sekadar janji dan sebuah kesedaran tetapi tiada sebarang tindakan, maka ia hanyalah sekadar hayalan dan sebuah mainan. Maka hadirin, hari ini saya ingin berbicara dari hati ke hati agar kita dapat memahami segala interpretasi. Lapisan ozon menipis, kehidupan dunia semakin krisis. Kita diamanahkan untuk menjadi khalifah untuk memakmurkan seisi bumi. Namun, manusia kini sudah lupa tentang hakikat sesebuah janji. Kini yang ada bukan lagi khalifah, namun adalah si penghilaf yang mencorakkan kerosakan di bumi dengan genggaman tangannya sendiri. Katanya mahu melindungi bumi, namun mengapa 202,617 hektar hutan dan tanah dibakar, pembalakan hutan masih dibiar, penggunaan bahan pemusnah ozon seperti klorofluorokarbon, hidroklorofluorokarbon serta metil bromida masih digunakan dengan berleluasa oleh manusia. Dan ini adalah punca utama mengapa bumi semakin tenat dan lelah, kerana lapisan ozon yang asalnya sebagai pelindung namun kini semakin terseksa kerana ketamakan manusia yang angkuh dan sombong. Benarlah kata Tuhan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Kesannya bukan sekadar manusia dan penyakit menjadi sebati, namun perubahan iklim juga turut terjadi. Pemanasan global sudah menghantui bumi sehinggakan ikan-ikan di lautan, pokok-pokok di hutan turut menangisi menunggu waktu bilakah sebuah ini akan diakhiri. Apa yang lebih menggerunkan apabila Pusat Data Salji dan Ais Kebangsaan di Amerika Syarikat telah menyatakan bahawa ais laut di Antartika telah menurun kepada 1.91 juta pada tahun 2023, dan ini adalah tahap yang terendah sejak rekod bermula pada tahun 1979. Semua ini kerana lapisan ozon yang kian lemah untuk menanggung beban dan derita yang puncanya adalah dari kejahilan manusia. Namun hadirin, puncalah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mewujudkan Protokol Montreal untuk kawalan bahan penipisan lapisan ozon. Dan Malaysia adalah termasuk sebuah negara yang bergerak sejajar dengan perjanjian yang telah dimeterai pada tahun 1985. Buktinya, pada 1 Januari tahun 2010, Malaysia telah menghentikan pengimportan klorofluorokarbon, halon dan karbon tetraklorida. Bandar rendah karbon telah dibina. Pendekatan mitigasi untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca turut dilaksana. Hasilnya, Malaysia telah berjaya mengurangkan penggunaan hidrofluorokarbon iaitu gas rumah kaca sebanyak 287,34 tan potensi penipisan ozon atau bersamaan 64.8% sehingga tahun 2021. Syabas dan tahniah Malaysia. Sebelum saya mengundurkan diri, renunglah baik-baik ini sebelum saya menutup bicara. Harus dikejut mana yang lena, harus ditegur mana yang alpa sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam
mulai berbicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.